Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum memulakan saya punya persembahan, saya ingin mengenal diri saya dulu. Saya Muhammad Afiq Zikri bin Abdul Jalil daripada kelas PAI 2, dan hari ini saya akan membuat persembahan individu uh, yang 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 mana nama kursus tersebut ialah pendidikan inklusif dalam uh, pendidikan Islam yang berkod PMK 2292D. Baiklah, seterusnya saya teruskan dengan persembahan saya yang berkaitan dengan kolaboratif, khidmat sokongan badan kerajaan dan bukan kerajaan dalam menentukan kejayaan pendidikan inklusif. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dalam kita berkolaboratif dalam sesuatu, mestilah ada golongan kumpulan yang mahu berkhidmat ataupun ingin melakukan sokongan kepada dalam bentuk pelbagailah bantuan, di mana khidmat sokongan ini merupakan satu kumpulan yang mempunyai kepakaran dan keprihatinan dalam kerja-kerja sosial mereka. Mereka daripada para profesional. Nanti kita akan sambung siapakah golongan profesional yang mahir dalam bidang ini, yang mana dalam profesional mereka itu dalam bidang tertentu dan bekerja secara berpasukan. Seterusnya, khidmat sokongan biasanya dalam bentuk bantuan atau pertolongan seperti khidmat kepakaran. Sekiranya dia ada kemahiran kepakaran tertentu, dia akan membantu, ataupun penasihat, kemudahan perundangan, kewangan, sekiranya dia mempunyai kelebihan dari kewangan ataupun psikologi untuk menangani murid-murid pemulihan bagi mencapai matlamat pendidikan di negara kita. Baiklah, seterusnya, khidmat sokongan pula, yang mana kumpulan pelbagai disiplin ataupun individu daripada kumpulan pelbagai disiplin adalah satu unit yang berfungsi dalam penaksiran murid-murid khas yang mempunyai kemahiran atau kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Maknanya golongan khidmat disiplin ni. Kumpulan ini akan bergabung tenaga dalam menyediakan perkhidmatan kepada murid-murid perkeperluan khas. Ini daripada Reynolds and Elaine 1990. Okey, manakala menurut Terry Everton 1992, kumpulan pelbagai disiplin ataupun satu kumpulan yang berfungsi untuk mengenal pasti masalah murid bagi memastikan kesanan program pendidikan tersebut. Kumpulan ini berfungsi dalam menaksir murid-murid pemulihan berdasarkan kemahiran dan kepakaran masing-masing. Mereka bertanggungjawab membuat keputusan dalam menempatkan murid-murid secara adil dan tepat, atau menyediakan program pemulihan berdasarkan tahap kefungsian dan kompetensi murid. Khidmat sokongan ini dapat membantu ibu bapa, guru-guru khas dalam mewujudkan suasana pelajaran dan pembelajaran yang penuh bermakna, sesuai dan menyeronokkan. Jadi kita lihat kumpulan pakar yang terlibat dalam kumpulan pelbagai disiplin ini. Kita dapat lihat guru pemulihan, kaunselor sekolah, juruterapi pemulihan fizikal, pakar klinikal bahasa dan pertuturan, juruterapi, pakar audiologi,
guru pemulihan, pembantu perubatan, guru kelas, pertubuhan kerajaan dan juga yang paling penting adalah ibu bapa mereka sendirilah yang mana mereka perlu memberi galakan dan sokongan kepada mereka. Seterusnya, organisasi atau agensi yang menawarkan perkhidmatan yang mana agensi tersebut terdiri daripada agensi, badan kerajaan swasta dan badan berkanun. Seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Khas, Program Latihan Pendidikan Khas, Sekolah Pendidikan Khas, Sekolah Pencantuman atau Integrasi, Kelas Inklusif, Sekolah Vokasional dan mereka ini adalah organisasi atau agensi yang menawarkan perkhidmatan. Kalau kita lihat, Kementerian Kesihatan melakukan pelbagai jenis program seperti program imunisasi, program imunisasi kebangsaan Malaysia, di mana dia juga ada institusi kesihatan umum, bahagian pembangunan kesihatan keluarga. Seterusnya, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat, yang mana Perkhidmatan Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat ini membuat program pemulihan dan komuniti, pemberian geran kepada pertubuhan sukarela, pemberian allowance geran, pelancaran alat anggota palsu untuk orang yang berkeperluan khas, sukan untuk golongan berkeperluan khas. Manakala badan-badan bukan kerajaan atau NGO, kita lihat di sini ada beberapa yang di bawah badan-badan bukan kerajaan atau NGO. Yang pertama, TAS Putra, Nuri, Clefleaf Palate Association of Malaysia ataupun dinamakan sebagai Klempam, Pusat Sindrom Down Kiwanis, Persatuan Orang Buta Malaysia, Malaysian Care, MFD, NASM, Persatuan Autisma Kebangsaan Malaysia, Wings, Salvation Army, Lions Club, Rotary Club dan lain-lain lagi. Sebenarnya ada banyak lagi ya. Ini yang kita dapat. Dan seterusnya, Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia pula, mereka membuat ataupun mengesan dan menjalankan rawatan pembelajaran dan penerimaan kanak-kanak autism. Mereka juga membantu atau memberi bantuan dan nasihat kepada keluarga kanak-kanak autism serta penerangan kepada ibu bapa, para profesional dan orang ramai. Manakala TAS Putra Kim, mereka memberi asuhan kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Mereka diberi latihan kekuatan mental dan mental. Ini daripada TAS Putra lah. Manakala Institut Pembangunan Keluarga dan Kanak-kanak Nuri pula, mereka memberi perkhidmatan kepada keluarga yang mempunyai kanak-kanak bermasalah dan sebagainya. Mereka memberi kursus pembangunan keluarga dan kanak-kanak bagi melahirkan anak yang menjadi anak-anak yang cemerlang. Manakala Clefleaf Palate Association of Malaysia, Klempam, menganjurkan program-program terapi pertuturan bagi murid-murid sumbing dan lelangit. Mereka juga memberi khidmat sokongan kepada ibu bapa yang memerlukan perkhidmatan ini. Yayasan Sindrom Down Kiwanis, salah satu pusat pemulihan dalam komuniti bukan kerajaan yang bertujuan membantu murid-murid Down Syndrome mendapat pelajaran serta latihan kemarahan hidup sebelum mereka dihantar ke sekolah kerajaan. Yang mana kita dapat tahu yang murid-murid Down Syndrome ini, mereka memerlukan latihan kemahiran hidup yang perlu adalah asas untuk mereka jalani, bukan saja untuk diri dia tetapi untuk kehidupan dia akan datang, untuk memudahkan dia. Selain daripada itu, Persatuan Orang Buta Malaysia mengesan murid-murid yang mengalami buta untuk didaftar dan dirujuk menjalankan program tindakan awal, menjalankan program prasekolah, memberi nasihat kepada ibu bapa dan menjalankan program
penglihatan terhad. Dan juga Malaysian Care mewujudkan pusat taman asuhan bagi murid-murid yang mengalami kecacatan pada pendengaran di sekolah. Mereka dibantu oleh guru-guru dari Sekolah Wisma Harapan, Brickfields, Kuala Lumpur. Jadi banyak sebenarnya uh, golongan-golongan yang mana NGO yang ingin membantu, yang berkhidmat dan berkolaboratif untuk membantu kanak-kanak ataupun orang yang berkeperluan khas. Oleh itu, kita juga sebagai orang umum kena sentiasa bersama-sama berganding bahu di dalam membantu dari segi pembelajaran, kemahiran mereka untuk memudahkan mereka menjalani kehidupan seperti uh, seperti insan biasa di dunia ini. InsyaAllah itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.